Okey, Assalamualaikum dan selamat petang untuk kelas 4 bijak. Cikgu lambat sikit. Hari ini kita akan belajar tentang mutasi. Mutasi ni bahasa kasarnya kecacatan. Tapi sebenarnya tidaklah pula macam tu kan. Sampai orang putih pun buat wayang Newton. Newtonnya pula ada power-power. Tapi sebenarnya mutasi sebenar bukan itu. Apa itu mutasi? Perubahan spontan pada kromosom dan juga genetik. Okey, mungkin ada sebab-sebab tertentu, bahan kimia terdedah kepada sinar radioaktif mungkin juga akan menyebabkan mutasi. Mutasi kromosom, mutasi gen. Ada dua jenis, kromosom sama gen. Okey, mutasi kromosom ada tiga. Kamu hafal DTK, Down syndrome, Turner, Klinefelter, yang mengacau kromosom. Dia akan cacat bahagian kromosom. Kalau mutasi genetik, dia cacat bahagian genetik, buta warna, anemia selsabit, thalassemia, hemofilia dan albino. Sindrom Down ni dia ada gangguan pada pasangan kromosom ke-21, ada tambahan. Okey, jadi totally ada 47 kromosom berbanding manusia yang normal ada 46 kromosom. Orang yang ada Down syndrome ni terencatlah fizikal dan mental. Kan terencat, leher pendek, mata sepet, badan lebih rendah. Ada satu ciri-ciri tu lidah ada sedikit terjelir kan, dan kebanyakan paras rupa diorang kebanyakannya hampir. Okey, kita tengok ni kecacatan pada kromosom ke pasangan ke-21 sepatutnya 222. Kamu tengok kan 222. Tapi kromosom ke-21 ada tambahan. Jadi ketika bila berlaku ni ketika dalam rahim lagi lah, sewaktu mitosis meiosis tu berlaku ya. Okey, kalau kamu tengok paras rupa pun India, China, Melayu, paras rupa Down syndrome lebih kurang sama. Okey, sindrom Turner ni adalah berlaku pada perempuan, okey, di mana ada gangguan pada kromosom seks dia berbanding yang individu normal. Perempuan ini kromosom sepatutnya XX kan, tapi dia XO. Jadi ada kosonglah kromosom X kan. Jadi dia tidak mampu menjadi perempuan yang sebenar. Maka dia tidak mengalami ciri-ciri seks sekunder perempuan. Apa itu ciri-ciri sekunder perempuan? Yang menunjukkan keperempuanannya, tidak ada ovum, tidak boleh mengalami kitar haid, tiada buah dada. Itulah semua ciri-ciri keperempuanan tu tiada. Maka dia mandul lah juga, bahasa kasarnya mandul. Okey, ini bukannya dibuat-buat je kelas, ini memang semula jadi. Kita tidak boleh salahkan kalau perempuan yang begini. So dia tiada kromosom X yang satu lagi kan? Okey. Okey, sindrom Klinefelter pula dialami oleh lelaki, di mana bukan lelaki, semua lelaki lah, kalau kena apa boleh buatlah, di mana dia XY tapi ada tambahan X. Maksudnya apa? Lelaki yang ada ciri-ciri keperempuanan. Maksudnya dia lelaki tapi ada payudara. Testisnya pun kecil serta mandul lah, dia tidak ada sperma, okey. Dia tidak mampu menjadi lelaki yang sebenar. Okey, jadi Turner dialami oleh perempuan, Klinefelter mungkin diserang pada lelaki, bukan mungkin, akan menyerang lelaki kalau yang kurang bernasib baik. Okey, contohnya macam ni ya. Dia punya kromosom Y-nya pun tak sempurna. Kan sepatutnya sepasang kan. Lepas tu ada tambahan kromosom perempuan pula. Jadi ini memang akan kemurungan lah. Kalau dia terima ciptaan Tuhan sudah begitu, dia bukan pondan apa semuanya, dia memang inilah sudah kena Klinefelter. Okey, mutasi gen adalah kecacatan pada genetik. Kalau buta warna yang mengawal warna yang biasanya mengawal pada genetik kromosom X. Tidak dapat membezakan warna merah dan hijau. Tahu, bukannya semua warna. Orang yang buta warna ni tidak boleh membezakan warna merah dan hijau ni. Itulah that's why tidak boleh memandu, sebab dia ini adalah warna lampu isyarat kan. Dikawal oleh kromosom X. Penyakit genetik ini penyakit genetik ya, lazimnya berlaku pada lelaki, lazimnya. Buta warna ni lelaki yang ada. Okey, mari kita lihat apakah penyakit anemia selsabit. Okey, perubahan spontan yang berlaku kepada genetik yang mengawal penghasilan hemoglobin. Hemoglobin ni dia sel darah merah menghasilkan hemoglobin. Tapi sel darah merahnya tidak normal. Sepatutnya dia berbentuk sel normal macam gini, tapi dia berbentuk sel sabit. Dia tidak penuh lah. Sepatutnya dia penuh kan begini, tapi dia tidak penuh. Jadi dia separuh saja. Jadi dia akan menjejaskan pengangkutan oksigen. Okey, disebabkan oleh gen resesif pada autosom lah. Okey, apa beza dengan thalassemia? Thalassemia juga penyakit genetik, sama juga mutasi pada gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Okey. Individu dengan thalassemia mempunyai sel darah merah yang kecil dan jangka hayat sel ini singkat. Dia bukannya bentuk sel sabit, tapi dia sikit. Bila dia sikit, kecil, jadi dia punya penghasilan sel darah merah pun kurang, oksigen pun kurang.
Keadaannya kan kekurangan darah yang teruk, pucat, dia akan lemas. Macam tu lah orang thalassemia. Hemofilia pula, ini bahaya, sangat bahaya. Kesukaran darah membeku. Okey, sebab ada cacat pada genetik yang mengawal pembekuan darah tu. Jadi bila luka, dia akan berdarah berterusan. Individu ni akan kehilangan darah berterusan sekiranya terluka atau terjadi darah. Kalau aksiden confirm namanya mati. Sebab darah mengalir tanpa henti. Apalagi aksiden, kalau luka kecil pun dia boleh menyebabkan kematian. Sebab darah mengalir dia tanpa henti. Jadi mungkin adalah cara-caranya ya untuk stop tu. Okey, apakah yang akan mutasi ini berlaku? Mungkin semula jadi semasa proses pembahagian sel, semasa mitosis meiosis. Kadang-kadang boleh dikesan, kalau kamu ingat form 1 tu yang ujian amniocentesis tu, yang form 1, kita boleh tengok tu janin sama ada masalah. Doktor akan bagi tahu awal-awal, boleh gugurkan. Kawan cikgu ada begini. Ini kan dia orang ada masalah, lakinya ni lah perokok. Boleh dicek ada masalah pada kromosom, disuruh gugurkan pada usia berapa ya kawan cikgu cerita 1 bulan ke 2 bulan. Masih boleh digugurkan sebab kalau pun lahir dia akan ni lah. Mungkin mutasi apa tadi itu yang tak sukar darah membeku tu, hemofilia. Jadi daripada mengancam nyawa anak, boleh digugurkan. Jadi ini disebabkan oleh semula jadi. Kita tak tahu sewaktu proses pembahagian sel. Okey, ada disebabkan oleh faktor luaran yang cikgu cakap tadi, bahan kimia ni ya. Sinar radioaktif, sinar ultraungu, karsinogen, ni bahan kimia. Kehamilan pada usia lewat, ini orang takut ni, kehamilan pada usia lewat, maka mengandung pun pada usia lewat. Okey, radioaktif, cahaya ultraungu, sinar X, inilah semua akan menyebabkan mutasi. That's why lah kita cuba elakkan pergi ke tempat-tempat yang begitu ya. Nampak perkataan radioaktif, jangan dekat. Okey, terlampau terdedai dengan cahaya matahari pun ada cahaya ultraungu kan. Okey, kita perkenalan last kelas. Penyakit gangguan gen ni dikenali sebagai penyakit terangkai seks yang hanya yang mengacau pada kromosom seks. Okey, kita tahu yang hemofilia tu adalah penyakit mutasi gen kan, tapi dia ada istilah khasnya lagi, iaitu penyakit terangkai seks. Maksudnya diwarisi. Diwarisi ni sebab apa? Dia mengacau alel resesif, maksudnya huruf kecil pada kromosom X. Itu maksudnya resesif lah. Huruf kecil H pada kromosom X. Jika tiada alel resesif itu pada kromosom X, maka tiada penyakit hemofilia. Kamu tengok ni ya. Ini H besar maksudnya normal ni kelas. H besar. Ada H kecil itu yang dia ada hemofilia. Kalau dua-dua kecil normal, maksudnya dia memang betul-betul hemofilia. Ini pembawa lah. Sebab H besar bukan resesif. Dia masih X yang H kecil. Okey, jadi kalau kita tengok bapa normal, mamak ni pembawa, ada satu orang anak lelaki diorang hemofilia. So, bila kita kasih kahwin-kahwinkan, ini X besar, X kecil, perempuan normal. Perempuan pembawa sebab ada H kecil, lelaki normal. Ini pula adalah lelaki betul-betul pesakit. Pesakit. Sebab dia tidak ada H besar. Dia betul-betul fully hemofilia. Kalau ini perempuan ni walaupun ada H kecil, tapi dia hanya pembawa sebab dia H besar ni yang bukan hemofilia lagi dominan. Okey, jangan ingat hemofilia tu H besar, hemofilia yang jadi adalah H kecil. Sekiranya bapa normal berkawan dengan ibu yang hemofilia yang tidak boleh menentukan darah sendiri, itu apa jadi? Kalau 4 orang anak dorang, 2 normal, 2 hemofilia. Kamu tengok dah ni. Ni sebuah 50-50. Ini perempuan normal, pembawa. Ini betul-betul hemofilia. So 2 normal, 2 pembawa, 2 hemofilia. Jadi bahaya. Kalau 10 anaknya, 5 orang lah. 5 orang hemofilia, 5 orang normal. So dia punya nisbah ni 50-50 kelas. Jadi yang bahaya ni ini H kecil pada kromosom X. Nah, dua-dua lagi tu. Ini confirm dia ni hemofilia. Jadi bila kamu kasih buat dia punya gambaran ni kan, ada skema pewarisan. Kalau buat betul-betul yang H kecil ni, ni hemofilia. Ada H kecil tapi ada H besar. Jadi dia pembawa. Tapi H besar ni kasih kalah H kecil. Jadi diorang bukan hemofilia tapi pembawa. Pembawa sajalah.
Tapi bukan hemofilia. Yang jahatnya ni hemofilia ni. Darah sukar membeku. Ini cikgu cakap kaedah amniocentesis digunakan dalam mengesan ke abnormal cell fetus. Doktor akan bagi tahu pada minggu ke-15 hingga ke-20 kehamilan. Okey, menggunakan teknik ultra bunyi memastikan kehidupan fetus yang selamat. Okey, tapi ada cara juga untuk jurang kesan yang kawan cikgu tu baru 1 bulan bah. Baby dalam perut boleh tahu sudah ada kecacatan pada kromosom dia. Okey, disuruh gugur. Tapi kalau ini minggu ke-15 ke-21 tak boleh gugur. So ni besar sudah. Dia kena terima lah. Kena beritahu anaknya Down syndrome ke apakah. Mesti beritahu lah bermasalah. Jadi ibu bapa akan menerima dengan hati terbuka. Ini ada kaedah-kaedahnya lah. Doktor akan buat. Okey. Ini kaedah kariotip pun boleh. Kaedah amniocentesis pun boleh. Dalam form 1 pun ada cakap ni ya. Okey, nanti cikgu bagi ni. Okey, itu saya cikgu rasa untuk yang mutasi-mutasi ni.